لله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد عيد الدين والعبادة لا من عمل الدنيا ومناهج العادة، لشكره على أداء الصوم الذي به السعادة، فهو من مواسم الدين للمسلمين ومن مظاهر الاتحاد لطاعة رب العالمين. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فقدر ويسر العلم ودبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رغاب الطاعين وبشر وهدد العاصين وأنذر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار والسلام تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala titah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari ini, marilah kita bergembira dan bersyukur kehadrat Allah kerana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Idul pada tahun ini. Hari ini yang amat berbahagia kepada seluruh mukminin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna, telah berjaya menundukkan hawa nafsunya, melatih diri dengan menjauh amalan yang keji dan mungkar, dan dapat meningkatkan amal-amal soleh. Harap kita semoga kedatangan Idul Fitri membawa berkat dan rahmat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Hari ini kita diperintahkan untuk bergembira, ahli keluarga dan juga fakir miskin dan mereka yang kurang bernasib baik dalam kehidupannya, dengan memberikan pertolongan dan bantuan mengikut kemampuan masing-masing. Membantu saudara-saudara kita yang baru dan sedang ditimpa banjir, dan kita dituntut supaya bermaaf-maafan antara isteri dan dengan suami, anak dengan ibu bapa, yang muda dengan tua, begitulah seterusnya dengan sahabat-sahabat dan kawan, tidak memilih bangsa dan keturunan, tidak juga mengira pangkat dan darjat. Hari ini, orang-orang yang sabar di dalam melaksanakan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah dan segala amal soleh sepanjang Ramadan ini, Allah akan memurniakan sebaik-baik balasan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Allah berjanji melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Setelah sebulan penuh kita melakukan amal ibadah, melatih diri berhias dengan sifat-sifat mahmudah terpuji, diri dan jiwa menjadi bersih, jagalah dan jangan dikotori lagi dengan amal-amal keji seperti menyebarkan dakwaan palsu, propaganda buruk, menghebohkan berita-berita jahat, tuduh-menuduh, menabur fitnah dengan menggunakan saluran media, hasad dengki, dendam kesuman, perseteruan, bermusuhan sesama masyarakat, umpat-mengumpat, cela-mencela, caci-mencaci, mendedahkan keaiban orang lain, buruk sangka sesama muslim, menganggap dirinya sahaja yang betul dan menganggap orang lain salah. Kesemuanya sifat-sifat tercela ini sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, serta umat akan dilaknat Allah, Rasulnya dan masyarakat. Sifat-sifat keji tersebut merupakan penyakit yang boleh merosakkan umat Islam, melenyapkan perpaduan dan memecahkan umat Islam, yang akhirnya akan menuju kepada kehancuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 19 bermaksud, sesungguhnya orang yang suka mengheboh
dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Satu perkara yang perlu disentuh pada hari raya yang mulia ini ialah masalah perpecahan dan perselisihan dalam kalangan umat Islam yang terus berlaku, memandangkan perlu dan pentingnya perpaduan, penyatuan dan persaudaraan untuk menjamin maruah umat Islam. Wajarlah semua umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sentiasa menyuruh meninggalkan segala persengketaan, perpecahan, perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan hasad dengki. Bersatulah di bawah kalimah thayyibah, yaitu kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Kembalilah kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah usrah keluarga dan ukhuwah kerana Allah. Hiduplah semangat tolong-menolong, bantu-membantu atas dasar takwa kepada Allah. Bersatulah kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Setelah sebulan kita berpuasa, maka sampailah masa kita berhari raya. Apa yang penting ialah pastikan tujuan dan hikmah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan itu akan terus-menerus hendaknya memberikan kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita, untuk membentuk diri dan peribadi kita menjadi muslim mukmin yang muttaqi, selaras dengan ajaran Al-Quran, supaya kita benar-benar bertakwa. Menjelangnya Idul Fitri bukan bererti kita telah bebas, lepas tidak terikat dengan sebarang peraturan dan disiplin hidup, tetapi telah tiba masanya kita menghadapi cabaran hidup untuk kita membuktikan sejauh manakah kemampuan kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab selepas menjalani latihan selama sebulan sepanjang Ramadan. Inilah masanya untuk kita melihat umat Islam mempraktikkan ketakwaannya yang dibina sepanjang Ramadan. Setelah umat Islam bermunajat dan beribadah selama sebulan ini sepanjang Ramadan membersihkan diri, sekarang marilah bangun mengajak umat Islam manusia untuk mengamal ajaran-ajaran Islam dengan kesungguhan, ikhlas dan sabar. Semoga Allah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyembuhkan kerohanian hati kita, membetulkan pemikiran kita yang tersesat, menghidupkan hati kita yang mati, menyinari roh yang berkegelapan. Mudah-mudahan Ramadan telah berjaya menyucikan panca indera kita, menundukkan pandangan kita, memelihara anggota dan melemahkan syaitan. Syawal adalah bulan untuk kita membentuk diri dan membangun masyarakat yang berorientasikan keimanan, pengorbanan dan ketulusan hati yang dipraktiskan sepanjang Ramadan yang lalu. Manakala kejayaan telah kita sambut dengan kemunculan Syawal, sewaktu ini jiwa dan hati bersih dari noda dan dosa yang dibersihkan dengan amalan ibadah puasa dan tuntutan-tuntutannya dengan penuh keimanan dan pengorbanan jiwa dan raga. Kita mengharapkan ibadah Ramadan meninggalkan kepada kita kesan yang baik di dalam diri dan akhlak kita. Mudah-mudahan dia menjadi ubat kepada penyakit yang kita hadapi. Mudah-mudahan hikmah di sebalik ibadah puasa di siang dan hari yang menghidupkan amal malamnya dan qiyam dan ibadah membuahkan ketakwaan yang berkekalan. Ramadan telah menyedarkan dan membangunkan umat ini menghadapi cabaran dan halangan dalam perjalanannya, melakukan pengorbanan yang dicurahkan untuk Ramadan. Maka apakah selepas Ramadan kita mengabaikan amalan agama kita?
Adakah kita mahu meluncurkan rahsia Islamiah dalam diri kita? Adakah apabila kita keluar dari Ramadan